Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and what's up guys, ITM Kelantan. So hari ini merupakan episod pertama bagi podcast WhatsApp ITM Kelantan setelah sekian lama kita rancang untuk buat podcast ni. So hari ini orang kata grand episode lah, sebab kita jemput tetamu yang sangat dikenali, sangat special di pelusuk ITM kita. Jadi kita jemput pada hari ini saudara YDP MPP Nik Muhammad Umar Hakim lah. YDP Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. WhatsApp ITM Kelantan. Gitu. So jadi viewer nak kenal siapakah di sebalik sosok Hakim ni. Okey, baik. Boleh try? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dikenali sebagai Hakim dan orang pun panggil Hakim. Ada yang panggil Luqman, ada yang panggil Nik. Depend. Saya menjawab jawatan sebagai yang dipertua MPP untuk sidang 2022 dan 2023, dan tidak lama lagi nak habis dah. Ini adalah bulan terakhir. Sebulan lebih ya. Sebulan lebih lagi insya-Allah. So jadi hari ni kita nak kupas sikit topik berkenaan MPP Genie lah, tentang perjalanan MPP sepanjang tahun 2023 ni. So ada beberapa soalan yang saya akan tanya hari ni. Okey. Sebelum tu, apakah soalan ni orang kata pendek lah tapi jawapannya kompleks. Apakah makna di sebalik MPP tu, Majlis Perwakilan Pelajar tu? Adakah sekadar nama? Adakah sekadar platform untuk kita jadi famous dan sebagainya? Okey, baik. Soalan pertama, soalan Okey, baik. Majlis Perwakilan Pelajar adalah sebuah nama yang kita panggil nama yang council untuk mewakili mahasiswa. Tetapi kita tahu kalau dalam Malaysia ni, student apabila masuk ke alam universiti, mereka banyak menjadi pak turut, banyak menjadi orang yang ikutan penyambung legasi semata-mata sahaja. Sehingga ada yang diberi nama MPP, Majlis Perwakilan Pengurusan. Ada yang kata MPP ni Majlis Perwakilan Program. Ada yang kata Majlis Perwakilan untuk penambahbaikan pentadbiran. Itu saja. Dia bukannya Majlis Perwakilan Pelajar. Ini jadi boneka lah. Ini jadi boneka ataupun puppet sahaja. Jadi makna di sebalik MPP yang kita kena ingat bahawasanya MPP ni sebuah satu wadah perjuangan. Betul lah kan? Kalau tak silap saya, program podcast ni ataupun penubuhan studio kita ni bermula pada tahun 2020 lagi. Tetapi tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak berjaya dijalankan sehingga akhir 2023 baru boleh dijalankan. 3 tahun masa. Jadi kalau kita hanya follow pentadbiran, follow sahaja pengurusan semasa, memang kita tak akan sempat sampai bila-bila untuk jalankan benda ni. Okay, jadi maknanya kita tahu siapa-siapa saja yang menjadi MPP, dia bukan saja menjadi orang yang akan follow the rule, dia kadang-kadang kena jadi orang yang break the rule. Langgar dinding namanya. So, Hakim, ramai pelajar kenal Hakim ni sebagai YDP lah. Sebagai orang kata kapten kapal untuk mengemudi satu kapal tu untuk berlayar ke destinasi. So, saya nak tanya, apakah orang kata ideologi YDP dalam mengemudi kapal untuk mencapai destinasi, dan apakah destinasi yang sebenarnya dituju oleh YDP? Okey, baik. Untuk pengetahuan nama, sebenarnya saya menjadi MPP ni adalah tahun kedua. Saya menjadi MPP pada tahun 2021-2022 dan tahun masa tu saya menjawab jawatan sebagai Esko Kerohanian. Kepimpinan. Okey, baik. Jadi masa tu skop saya adalah fokus kepada kerohanian dan kepimpinan sahajalah. Sebagai Esko, dan tahun ni pada sidang 22-23 saya menjawab jawatan sebagai yang dipertua. Okey, baik. Tujuan saya menyambung jawatan saya kembali pada tahun ini adalah kerana pada tahun lepas dia adalah era pasca Covid. Jadi asalnya Covid. Jadi saya menjadi MPP di zaman fully online, zaman hybrid, dan yang ketiga adalah fully face to face. Kini masa tu kampus kosong, sunyi lagi lah. Betul. Saya jadi MPP masa tu kampus sunyi. Bahkan saya tak tahu pun apa benda yang ada. Akhir tahun begitu baru saya tahu, okey, ni aset-aset ni ada banyak perkara. Tapi apabila kampus sunyi, jadi masa tu MPP ni ataupun persatuan ni pun dia tak ada orang. Kadang-kadang persatuan pun dah terputus. Dia punya legasi kepimpinan, senior dah keluar, tinggal junior naik, junior tak tahu apa-apa, tak tahu apa sejarah kejayaan masing-masing. Jadi pada tahun ini saya menyambung kembali menjadi MPP, masuk bertanding pilihan raya dan sebagainya. Matlamat dia satu saja, untuk menyatukan pelajar. Kerana itu tagline ataupun moto MPP pada tahun ini adalah
Kesatuan Mahasiswa Pemangking Transformasi. Kita percaya bahawasanya dengan mahasiswa ni bersatu saja, perubahan akan berlaku di UiTM. Dia tak boleh MPP saja kuat, kelab-kelab tak kuat, tak boleh. Ini MPP tahun ni objektifnya lebih kepada untuk menyatukan semua kelab persatuan dan mahasiswa lah. Betul. Untuk membuat transformasi di kampus kita. Untuk membuat transformasi di kampus kita. Transformasi banyak. Pembangunan mahasiswa, transformasi berkenaan dengan infrastruktur, fasiliti, hubungan antara kelab-kelab, antara kelab-kelab dengan MPP, kelab-kelab dengan kelab-kelab yang lain, MPP dengan kampus Kota Baru. Kalau tahun sebelum ni, masa tahun pertama saya jadi MPP, sekali saja saya melawat Kota Baru. Sekali saja. Tahun ni disebabkan persatuan kita sudah rapat, alhamdulillah MPP kita tahun ni banyak kali dia turun ke Kota Baru dan sebagainya. InsyaAllah. Menarik. Artinya alhamdulillah lah MPP sesi ni prestasinya agak baik dengan penyatuan dengan kelab persatuan, dengan mahasiswa, dan mahasiswa pun kalau ada apa-apa masalah diorang akan cari MPP lah untuk kita berhubung dengan pihak atasan dan sebagainya. So soalan kedua berkenaan dengan MPP ni, selaku YDP lah, macam mana struktur pentadbiran ataupun bagi struktur kerja lah, work yang MPP guna pakai. Okey, kita panggil ni lah, panggil organisasi dia macam mana. Okey, baik. Saya rasa soalan ni, terima kasih Mah. Soalan ni mungkin sedikit bagus juga untuk rakan-rakan kita di luar sana. Sebenarnya MPP tahun ni merangkumi seramai, mempunyai kekuatan seramai 67 orang. 67 orang tu MPP ke macam mana? Oh tidak, 67 orang tu termasuk sekretariat. Okay, kita ada 14 orang MPP dan kita ada baki tu adalah sekretariat. Setiap MPP mewakili fakulti masing-masing, iaitu di mana UiTM kita ni ada 7 fakulti. Setiap fakulti tu mewakili 2 MPP. MPP setiap fakulti ada 7. Dan dalam MPP kita ada 7 jabatan dan 8 jabatan secara umumnya. Yang pertama ada jabatan Majlis Tertinggi. Yang kedua kita ada jabatan Pengurusan Sumber Informasi. Jabatan. Yang ketiga kita ada jabatan Pembangunan Mahasiswa. JPM. Kita ada jabatan Sukan dan Kebudayaan. Kita ada jabatan Kerohanian dan Kesukarelawanan. Kita ada jabatan Perhubungan dan Pengantarbangsaan. Kita ada jabatan apa lagi itu panggil? Jabatan Skolastik Jaringan Industri. Dan yang terakhir kita ada jabatan Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa. So kita totalnya 8 dah. 8. So 8 ini menggerakkan fungsi masing-masing untuk mengcover ataupun untuk menjaga kedua-dua kampus macam ada Kota Baru. Kira jabatan di MPP UiTM kita ada 8 lah jabatan, dan setiap jabatan akan berfungsi untuk memainkan peranan masing-masing lah. Betul. Contohnya sekarang ni podcast kita pun yang menggerakkannya lah Jabatan Pengurusan Sumber dan Informasi atau kita panggil JPSI. So soalan seterusnya, sepanjang tahun 2023 ni apakah achievement ataupun pencapaiannya yang MPP telah lakukan? Tidak kira lah program ke apa ke, apakah tu? Nak saya cerita ke yang besar-besar saja? Cerita. Perjalanan daripada dari awal tahun sehingga ke hari ini. Okey, baik. Bermula daripada awal kenaikan, kita banyak buat program juga, melibatkan program antara kita dan student, program kita dengan agensi-agensi luar, program dengan kementerian pun ada. Jadi kita dah bagi tahu bahawasanya kita punya goal adalah untuk menyatukan student. Jadi kebanyakan program yang kita buat, kita akan panggil student menjadi sukarelawan, itu satu. Jadi apabila MPP naik pada awal Januari, benda pertama yang kita fight pada waktu itu, yang kita perjuangkan pada waktu itu adalah untuk menukarkan kembali college-college. Jadi pada waktu itu ada konflik sikit berkenaan dengan penetapan college lelaki dan perempuan. Jadi MPP bersama dengan JPK, sesi lepas dan sesi baru ni, kita bincang macam mana kita nak kekalkan kembali college ni. Jadi ada beberapa isu sehingga pada akhirnya kita berjaya fight supaya college tu dikekalkan kembali, menyebabkan ada ruang-ruang dan peluang ataupun kuota yang lebih untuk lelaki. Kalau sebelum ni kalau ditukarkan college tu, dia akan meramaikan kepada sebelah pihak lah lebih kurangnya, dan menyebabkan jawatan kuasa perwakilan college pun dikurangkan menjadi gabungan dan sebagainya. Kita bincang-bincang hampir 5-6 mesyuarat juga. 5-6 mesyuarat. Barulah kita boleh mendapat satu keputusan yang firm sehingga masuk ke dalam meeting, dan sehinggalah kita berjaya untuk kekalkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program di peringkat antarabangsa. MPP juga telah terlibat dalam pertandingan debat antarabangsa bahasa Inggeris dan kita mendapat johan. Dan juga kita menyertai program
pertandingan pantun antarabangsa juga. Kita dapat perak kan? Kita dapat saya. perak. Dan Amar merupakan salah satu pemantun. Kita lawan itu 3 buah negara secara face to face, iaitu Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Brunei terlibat? Brunei tak terlibat. Okay, so 3 negara tersebut bincang. Itu achievement yang tinggi di peringkat antarabangsa, dan kita pernah buat juga international forum berkaitan dengan Palestin. Kita panggil orang Palestin sendiri datang ke sini. Seterusnya kita berjaya buat satu program separa parlimen mahasiswa, iaitu kongres siswa. Kita berjaya buat kongres tapi melibatkan presiden sahaja masa tu. Jadi kita bincanglah beberapa usul resolusi. Salah satunya adalah untuk menukarkan nama MPP kepada Kesatuan Mahasiswa. Tetapi bila kita di peringkat cawangan kita setuju. Bila kita bawa ke peringkat nasional, bincang dengan cawangan lain, kalahlah kita. Dia menjadi maknanya ada cawangan yang tidak bersedia untuk menukarkan nama ke arah Student Union ataupun Kesatuan Mahasiswa. Dan yang terbaru, insya-Allah pada hari Sabtu nanti kita akan ada Parlimen Mahasiswa UiTM Cabang Kelantan penggal pertama yang melibatkan presiden, dan kos juga walaupun 1 hari punya program, kos dia hingga 6,000. Jadi kita mengharapkan program tersebut ataupun majlis persidangan tersebut mendapatkan resolusi yang terbaik untuk keberjayaan mahasiswa, insya-Allah. So, bercakap pasal parlimen, adakah orang kata parlimen tu boleh memainkan peranan yang besar? Sebab kita tengok sekarang parlimen Malaysia kan, YB menteri-menteri macam gaduh gitu ini. Adakah parlimen mahasiswa ni akan jadi macam tu atau macam mana sebenarnya? Wah, soalan ni agak kontroversi lah maknanya. Sebab kita tahu parlimen sebenarnya ada sampai tahap bergaduh bergocoh dalam parlimen, tapi luar parlimen tidak sampai tahap tu. Mana dalam parlimen tu ngata kata sungguh. Sebab apa? Sebab dia orang ada kekebalan. Mana bebas untuk bercakap apa saja. Beza dengan parlimen kita, sebenarnya parlimen kita ni tidak ada kekebalan yang terlalu tinggi untuk mengadakan sesi sedemikian. Mana bercakap lantang sangat susah sikit. Sebab apa? Sebab kita tak ada kekebalan. Tetapi pada tahun depan, untuk pengetahuan Amar, MPP akan luluskan projek student. Jadi tahun depan student tidak akan lagi mencari HEP untuk menyalahkan takdir. Maknanya kenapa HEP gini-gini, tak boleh. Sebab semuanya terletak kepada MPP tu. semua. Jadi parlimen tu akan mainkan peranan yang penting untuk menjadi badan ataupun satu badan legislatif yang akan menjadi semak imbang kepada MPP punya job. Kalau MPP tu pemalas, parlimen tu akan serang. Kalau MPP tu rajin, parlimen tu akan menjadi saksi. Jadi tengoklah persidangan nanti, dan hari ini pun berlangsungnya bengkel sebenarnya. Bengkel parlimen untuk pengumpulan usul, bincang usul dan perincian usul. Dan kita mengharapkan parlimen kita tidak sekadar gajah putih. Sekadar sembang kari saja tak ada. Saya ada beberapa soalan lah tentang MPP ni. So kadang-kadang kita tengok TikTok kan, ada konten pasal MPP lah apalah. Adakah MPP ni kata sekadar nak famous je? MPP nak famous sebenarnya itu soalan yang pandai juga Amar cari soalan. Okey, soalan MPP nak famous ni sebenarnya bukan MPP saja nak famous. Sebenarnya kadang-kadang jadi kelab persatuan presiden pun ada kemungkinan orang tanya, kau ni jadi presiden sebab nak famous je ke? Macam-macam. Jadi sebenarnya famous atau tidak famous tu bergantung kepada niat asal MPP tu nak menjadi. Kalau MPP tu konsisten, kita boleh tengok gerak kerja lah daripada awal sehingga ke akhir tu konsisten sebenarnya. Maknanya dia manifesto dia betul-betul jalankan, dia memang konsisten betul fight, boleh jadi dia bukan nak famous pun, tapi betul-betul dia nak perjuangkan. Tapi kalau dia semangat 3 bulan awal, 4 bulan awal, so kita mungkin boleh letakkan dalam kategori dia ni nak jadi MPP sebab apa sebenarnya. Kalau Amar nak tahu, kita punya MPP dia pernah buat satu hari tu kita suruh dia tulis 100 sebab dia nak jadi MPP. Saya ingat. Antaranya Amar ni orang yang kena tulis 100 sebab kau nak jadi MPP. Kenapa kau nak jadi MPP? Hari kedua masa cuti bulan Mac, tulis 100 sebab apa ni. Saya ingat. Jadi dia orang kena tulis, memang terpaksa saya tahu. MPP kena tulis 100 sebab you kena jadi MPP. So siapa-siapa yang nak jadi MPP akan datang, satu kau kena pastikan. Kau ni nak jadi MPP ni sebab famous ke apa? Kalau kau dah okey aku nak jadi MPP bukan sebab famous. Okey, kau tulis 100 sebab kau nak jadi MPP. Dan baru kau boleh decide untuk kau buat jadi MPP atau tidak. Kini MPP nak jadi MPP, kau kena tahulah apa niat kita, apakah kita nak buat nanti bila jadi MPP. So soalan seterusnya, baru-baru ni di TikTok timbul isu curfew di UiTM. So apa pandangan
hakim tentang isu curfew di kampus kita. Oh, yang student ada yang ada student komplain. Yang viral hingga hampir 1.5 juta tak silap view. Banyak view. Okey. Jadi soalan dia, apa pandangan saya ke apa? Pandangan saya tentang video ataupun isu tu? Pandangan tentang isu tu di kampus kita. Okey, baik. Jadi saya faham lah, maksudnya Amal nak tanya soalan adakah wajar kalau curfew tu dijadikan 24 jam di kampus kita, begitu kan? Betul. Okey, baik. Jadi kita pernah berbincang di peringkat nasional lah itu. Jadi antara tempat-tempat yang salah satu tidak menjadi tarikan untuk curfew 24 jam ni adalah salah satu Kelantan, nombor 2 Johor, dan nombor 3 Kedah, iaitu Merbuk. Jadi 3 cawangan ni mereka berada di pedalaman dan tak ada bandar di sekitar. Nak akses ke bandar 1 jam. Jadi cawangan-cawangan ni berkemungkinan kita tidak akan buat 24 jam di peringkat MPP lah, maknanya kita fight supaya tidak 24 jam. Tapi dipermudahkan student untuk panjang ke curfew sikit. Maknanya kita tahu student ni pagi dia pergi kelas, malam je masa dia buat assignment, malam je masa dia bekerja. Dan kita faham satu masa nanti bandar Macang ni akan maju sebab kita tengok perancangan daripada kerajaan semasa. Dia kata kawasan sekitar UiTM ni akan dibangunkan fasiliti dan juga akan jadi pusat ekonomi negeri. Jadi kawasan kita kan banyak kawasan ni. So mungkin satu masa nanti boleh untuk MPP ataupun curfew ni dipanjangkan 24 jam. Tapi untuk masa sekarang kita tahu Bandar Macang pun sebenarnya sampai pukul 8, pukul 9 dah tutup. Jadi untuk akses tahun tu jauh. Tapi kita dah pernah tanya VC lah berkenaan dengan ni, tapi tak ada official rasmi. Dia kata dia akan turunkan kuasa kepada cawangan masing-masing untuk discuss. Untuk discusskan berkenaan curfew, maknanya autonomi kepada cawangan. So kalau cawangan tu nak 24 jam, 24 jam. Kalau cawangan tu nak pukul 12, pukul 12. Siapa yang akan decide ni? Salah satu tempat ni adalah parlimen ni. So kalau parlimen akan datang ni mungkin tidak dibahaskan isu curfew sebab kami dah habis tempoh. Kalau kita tidak simpat di zaman ni, kita mengharapkan ada orang yang mencadangkan isu curfew ni dibangkitkan. Parlimen akan datang, MPP akan datang yang akan buat keputusan dan membawa ke peringkat JKN untuk dipersetujui. Jadi kalau kata kita memang setuju 24 jam, by hook or by crook nak buat macam mana? Betul. Ya, sama ada kalau tidak disetujui, student akan bangkit, ataupun kalau disetujui, mungkin pensyarah yang akan datang dan berdebat dengan student. Ataupun bincang isu curfew ni. Kita kena tengok banyak pihak. So berkenaan isu curfew, YDP petik lah, maknanya curfew ni kita tengok by locality campus masing-masing. Sebab di Macang ni nak akses ke bandar jauh lah, maknanya Bandar Tanah Merah, Kota Baru, Pasir Putih dan sebagainya. Jadi tengok pada kesesuaian lah lokaliti tersebut. So suka juga saya nak tambah sikit lah pasal isu curfew ni. Sebenarnya universiti yang mengamalkan curfew yang seperti seperti asrama ni sebenarnya dia tak ada kemajuan sikit lah. Okay, kalau dia kembali kepada fundamental kenapa curfew ni diwujudkan. Salah satu diwujudkan adalah sebabkan keselamatan. Okay. Di negara luar, kalau saya difahamkan ada beberapa tokoh yang kongsikan, dia kata di UK 24 jam. Kebanyakan universiti 24 jam, UM 24 jam, UKM 24 jam. Tetapi kalau isu kita ataupun kalau objektif kita untuk keselamatan, kita sepatutnya mudahkan. Maknanya kalau buka 24 jam bukan maksud pagar tu 24 jam. Ataupun bukannya maknanya tak ada orang langsung depan pagar. Ada. Tapi buka 24 jam tu maksudnya student boleh keluar masuk 24 jam. Dia nak masuk pukul 3, pukul 4 boleh. Tapi bila dia masuk tu, salah satu kaedah yang boleh dibuat iaitu access card. Dia kena touch card, betul masuk. So secara tidak langsung, secara belakangnya universiti tetap boleh akses siapa yang masuk lewat, siapa yang masuk awal. Tetapi tidak ada sekatan sampai kena soal, sampai kena denda dan sebagainya. Masuk touch, keluar. Nak masuk touch. Nak keluar touch. Jadi tak ada sekatan. Tapi dia nak masuk, of course lah, kalau setiap hari pukul 3, universiti bolehlah panggil orang tersebut, kenapa you sampai 5 hari masuk pukul 3, ada apa-apa. Tapi tak adalah sampai kena tindakan. Mana kita nak keluar daripada tindakan, jangan sampai di pukul 11 student nak buat assignment bagi berlambat dan sebagainya. Tapi ruang tak ada. Jadi kalau dia nak guna buka 24 jam, buka, tak ada masalah. Tapi bagi objektif tu sampai, kita fokus kepada objektif keselamatan. So kalau student tu keluar, dia access card keluar pukul 12 tengah hari, 12 hari ni, sampai 4 hari tak masuk balik. Tu siapa nak tanggung? Last kali universiti sebut juga yang kena tanggung. So benda tu kalau dia kena balik kepada tujuan dah. Kalau tujuan dia keselamatan,
tukar keselamatan, bukannya perketatkan curfew semata-mata. Tukar, mesti ada mekanisme lain. Kini kita mensistematikkan lah sistem keselamatan. Bahkan sekarang pun dia jadi isunya pasal contoh student yang ada nama, student yang anak datuk ke siapa, dia masuk bebas. Student yang tak ada nama macam kita ni, nak masuk kena soal, nak masuk kena soal. Ni kalau orang besar-besar calling je, buka pagar, buka selalu. Ini double standard. Double standard itu yang student tak puas hati. Sebenarnya double standard tu yang tak puas hati. Okay, baik. Nanti kita borak dulu tepi lah. Kita borak tepi, lepak kedai kopi. So, saya nak tanya satu soalan lah. Okay. So, seperti mana viewer tahu, Hakim ni dia merupakan MPP bagi sesi 21-22 dan sesi 22-23. Okay. So, Hakim, which one is the better session lah? Wah, which one is the better session? Soalan ni keras juga sebenarnya. Maknanya, dia sebenarnya kalau saya bias kepada satu pihak terasa. Kalau saya bias kepada situ, sini terasa. Betul. Tapi jadi kita nak tahu macam ni, mana kata pembawaan. Okey, mana yang lebih better lah. Of course lah, yang sidang kedua lebih better daripada pertama. Kerana orang yang berada di pertama saya juga. Jadi kalau saya salahkan, saya lah yang tak function pada yang pertama tu kan. Jadi sama lah, which is better is yang kedua. Sebab apa? Sebab saya lebih ready untuk mengemudi di kapal. Tapi saya nak cerita sikit lah. Sebenarnya saya menjadi MPP ni ke dalam semua zaman. Okey, yang pertama zaman full online, tak ada orang. Yang kedua hybrid, ada orang tak ada orang. Yang ketiga saya hidup di zaman full face to face. Dan saya hidup di zaman MPP yang terakhir. Kita adalah zaman MPP yang terakhir. So kita merasai okay, ni adalah budaya MPP. Dan saya juga merasai di zaman penubuhan student union yang pertama. Jadi saya kata yang boleh rasa belaka lah. Gini macam mana. Zaman MPP punya style dan pembawaan penerimaan masyarakat macam mana. Dan student union akan datang, kita yang menerima surat tugas. Dan saya difahamkan MPP tahun ni yang akan mula untuk luluskan projek untuk akan datang sikit. Tapi belum ada kata putus lagi. Jadi insyaAllah of course this session is better than tahun lepas. Saya rasa saya bekerja lebih banyak pada tahun ini dibanding tahun lepas. So, kita cakap tentang Hakim sebut tadi, dah rasa pasal online, separuh online, separuh hybrid dan fully face to face. So, bagaimana penerimaan mahasiswa dalam fasa-fasa tersebut? Adakah semakin baik? Macam mana? Okey, baik. Sebenarnya ni kita kena tanya student. Okey, penerimaan student kita tengok dia bergantung kepada macam mana cara untuk kita panggil orang. Kalau macam setiap kali MPP buat panggilan, orang semakin tak nak datang, so kita boleh tengok mungkin MPP tu tidak diterima ataupun tidak relevan ataupun tidak relevan. So kalau kita tengok sekarang, Alhamdulillah kita punya presiden sampai sekarang still bagi kerjasama, even di Kota Baru pun kita bagi tahu ini nak buat meeting petang, dia orang boleh commit, semua presiden boleh datang, Alhamdulillah. So itu depend on student lah nak gambarkan ataupun nak bagi tahu kami ni macam mana. Dan tidak ada masalah. Even kalau korang menolak kami pun, itu adalah tugas kami. Tugas kami untuk bagi yang terbaik saja, itu saja. Kalau tak dapat terbaik nak macam mana? Kita just cubalah insya-Allah. Jadi terlihat kerelevanan MPP tu, MPP dah usaha, tapi bagaimana penerimaan tu atas student masing-masing. Atas student lah. So akhir kata lah, orang kata harapan pada next MPP khususnya dan pada semua mahasiswa umumnya. Okey, cepat betul harapan. Nak habis dah rupanya. Nak habis, lama sembang ni. Harapan kita sebenarnya dia. Saya nak bagi tahu MPP ni dia bukan semata-mata suara kepada pengurusan dan bukan semata-mata suara kepada student dan bukan semata-mata orang tengah. You tak boleh jadikan bila student adu kepada MPP ataupun pimpinan pelajar bawa kepada atasan dan atasan minta MPP pula bagi respon kepada ni. You tak boleh. You kena, bila MPP jual di suara mahasiswa, you kena cari cara untuk pihak pengurusan yang bagi jawapan. Ini adalah jawapan pengurusan. Bila pengurusan bagi jawapan, apa pendirian student selepas jawapan tu? Bukannya kita keluarkan statement menyatakan pengurusan sepatutnya begini, jadi kami akur saja, tak boleh. Kita kena menjadi check and balance kepada universiti. Kerana kita tahu dalam universiti ni ada 3 stakeholder, pemegang taruh. Yes.
Yang pertama adalah student Student yang pertama. ataupun kita kira guru lah. Kalau tak ada guru, tak ada orang pandai, tapi kat mana-mana guru mesti lahir daripada student kan. So kena ada student. Student dulu. Ada student baru ada guru, student yang menjadi guru. Dan yang ketiga baru pentadbiran yang urus takbir universiti. Jadi tak boleh universiti ni membuat satu keputusan meninggalkan student. Walaupun depend lah, kalau student tu ikut perusahaan itu nak macam mana, itu pilihan raya punya tempat. Jadi kalau MPP masa tu dipilih dan MPP tu betul-betul student based, jadi MPP yang akan main peranan untuk universiti tak boleh buat keputusan tanpa tiga stakeholder ni. Kena ada wakil universiti. Even sekarang nak banjir, kena panggil student untuk menjadi orang. Sekarang mungkin ada online lepas ni mungkin sebabkan banjir, kilat ke apa semua. Jadi ada banyak belajar online. Jadi nak buat keputusan online tu siapa yang nak buat keputusan? Nak buat keputusan tu kena panggil MPP, salah satu orang yang untuk bincang. Kalau tak boleh MPP pun mana-mana student, wakil student kena ada. Jadi kena ada benda tu. Keadaan student tu juga. Kena tahu keadaan student. Jadi harapan kami MPP yang akan habis bila-bila masa saja ni, mengharapkan perjuangan yang telah dibawa oleh MPP, kau jangan adakan dalam kepala sikap scrape off. Scrape off ni maknanya MPP dah buat, kau nak potong. Kau teruskan yang baik, kau teruskan. Yang buruk kau baiki. Tak apa. Yang tu kena buat. Tapi yang paling penting adalah, yang pertama, you kena jadi seorang pemimpin yang baik. Of course, kalau kau tak jadi baik, kau tak boleh jadi pemimpin. Nombor dua, kau kena boleh memimpin. Ramai orang baik tapi tak boleh memimpin. Dia boleh baik ikut arahan, boleh baik, tapi dia tak boleh memimpin. So you kena boleh memimpin. Nombor tiga, you kena jadi pembela. Ramai orang baik jadi pemimpin, dah pemimpin ni, dah boleh buat arahan, buat program, tapi you tak boleh jadi pembela. You kena jadi pembela. Pembela kepada student, pembela kepada orang ni, pembela. Biasanya pembela kau tak ada gaji. Jadi benda-benda ni lah. Dan kita MPP kita tak ada gaji, tapi kerja banyak. Banyak begitu juga duit. Betul, banyak habis duit. Begitu juga persatuan-persatuan. Tapi you yang pilih the path. Awak yang pilih jalan ni. So awak kena terima dan buat sampai habis. Dan pada akhirnya jalan yang kita pilih ni sebenarnya membina kita di masa akan datang. Betul. Untuk menjadi lebih baik. Betul. Dan harapan pada mahasiswa tu. Masya-Allah. Okay. Ada harapan mahasiswa. Okay, baik. Jadi untuk mahasiswa saya promote sikit. Nanti setiap tahun atau setiap semester dia ada majlis anugerah kecemerlangan mahasiswa, dan saya mengharapkan korang salah satu di antaranya. Nombor satu. Nombor dua, without commitment we never start. Tanpa komitmen kita tak akan start. Without consistent we never finish. Tanpa konsisten kita tak akan selesaikan benda tu. Jadi setiap benda you dah masuk dalam UiTM ni, yang pertama you dah berazam untuk buat, dan you kena buat sampai habis. Jangan buat separuh jalan. Itu saja, masya-Allah. So pada semua viewer-viewer mahasiswa lah, orang kata kita kena lihat balik sebab apa kita berada di universiti ni. Mak ayah kita dah berkorban untuk kita, siang malam cari duit untuk kita belajar, untuk kita menjadi penyambung legasi untuk masa depan negara yang cerah, insya-Allah. Jadi kita berada di akhir episod dah, Hakim. So stay tune guys untuk the next episode. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hakim. Terima kasih. Terima kasih, Mas. So nantikan the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan WhatsApp UiTM Platform.